أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. أما بعد. إخوة الإيمان، إخوان أخوات رحمكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله Summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala masih lagi memberikan kita ini ruang dan peluang untuk kita ini tunduk, rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah di antara angan-angan orang yang sudah meninggal dunia. Ada dalam satu hadis Rasulullah SAW, bila mana Rasulullah lalu pada satu kubur, kemudian Rasulullah pun bertanya kepada para sahabat, apa? Dia kata apa? Kubur siapakah ini? Kubur siapakah ini? Kemudian faqalu, dijawab oleh sahabat, fulan ya Rasulullah, fulan, kubur fulan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, 2 rakaat lebih dicintai daripada dunia kamu, kata Rasulullah. Itulah dia angan-angan orang yang sudah meninggal dunia. Dia nak berbuat baik, dia nak buat, dia nak sedekah, macam-macam dan yang mana Allah Ta'ala bagi masih lagi kepada kita ni peluang. Jadi guna pakailah peluang-peluang yang ada. Walaupun kadang-kadang ada ustaz tercicir tentang tak, ada tentang kan kat sini ada yang tercicir bersyukur tak. Saya lah tu. Saya tuan-tuan bangun-bangun tengok-tengok. Tuan-tuan kalau kat sini 5.45 tu tak terlambat. Kalau saya memang lambat semua dah. Jadi hari ni saya kunci jam pukul 4. Ambil ubat. Dah. Jadi nampak macam mana kan? Itulah dia. Bagaimana yang kita lihat, subuh ni kalau kita jaga dia sungguh-sungguh, kita terhindar daripada sifat orang yang munafik. Subuh tentang subuh. Kerana dalam satu hadis Rasulullah SAW menyatakan apa dia kata? Itulah dia di antara 2 tebing siang tentang. Ini solat subuh ni dengan solat asar, dia 2 tebing siang. Tebing siang pertama dan tebing siang kedua. Asar tu tentang tebing siang juga. Jaga solat ni tentang keutamaan dia besar. Di akhirat kelak, yang mana Syekh Utsaimin menyatakan itulah dalil yang menyatakan penduduk penghuni syurga yang mana menjaga solat subuh dan asar tentang. Ni dua keutamaan dia melihat Allah Azza wa Jalla. Jadi bila kita ni dapat jaga dua ni je, subuh,
asar. Bukannya seorang-seorang, berjemaah. Tak, berjemaah. Berjemaah bila mana keutamaan dia adalah melihat zat Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga. Macam tuan-tuan sekarang ni lah, muka dah macam malaikat dah saya tengok dah. Allah, macam tu dah tuan-tuan. Baik, saya dulu tuan-tuan sebelumlah kita nak pergi masuk melangkah kepada yang dikatakan saya ni disuruh bawa kitab tuan-tuan. Bulughul Maram juga lah, tapi saya akan ketengahkan bab berkenaan imam dan makmum. Soalan imam dan makmum besar tuan-tuan sebenarnya. Contoh umpama kita lihat bila mana kita ni sujud. Sujud tuan-tuan. Sujud, anggota sujud ada berapa? 7. Ada 7. Semua tahu 7. Kadang-kadang dia bodoh je. Ada tuan-tuan. Kita tengok bila mana kita sujud dah tuan-tuan, bila mana kaki itu tidak dibengkokkan, sah ke tidak sujud tu? Kan ada khilaf. Dah lama dah tuan-tuan benda ni. Kita buat benda ni, kita sembahyang dia lama dah, tapi kita tak tahu ketentuan dia sama ada sujud itu sah atau tidak. Dalam yang mana kita lihat yang dikatakan bila mana kita tidak melipatkan perut ibu jari ataupun selainnya tuan-tuan, tak? Bukan kita cacak je tuan-tuan, cacak. Tahu cacak? Dia cacak je ataupun dia tergantung-gantung. Ada tuan-tuan, saya solat saya tengok kadang-kadang itulah keuntungan orang yang lambat solat. Dia datang lambat, itu tadi. Tengok tuan-tuan macam-macam PL ada. Ada macam Superman pun ada juga. Dia tergantung je dah. Ya Allah tuan-tuan, dia tergantung. Saya tak tahu pasal apa dia tergantung. Kot kaki dia tak ada kat ni. Tergantung je. Ada yang tu cacak je, letak macam tu je. Tuan-tuan, ini memang ada khilaf kepada ulama. Tuan-tuan tengok yang mana Hanafi, Syafi'i menurut An-Nawawi dan Hambali, solat boleh terbatal kerana ia adalah anggota wajib. Solat itu boleh terbatal kerana dia anggota wajib. Yang kena pada anggota, yang kena pada tempat sujud adalah kena bukan kepada hujung jari, tapi ini dia punya perut. Setidak-tidaknya ibu jari kaki itu dilipatkan. Melainkan kalau ada orang keuzuran, dia ada gaut. Tahu tentang gaut? Gaut ni memang tak boleh nak bengkok. Itu tak apa. Nak buat bagaimana? Ni yang dikatakan orang yang dibolehkan. Baik, kita tengok lagi pandangan yang satu lagi daripada Imam Malik. Imam Malik dah tuan-tuan. Macam Imam Malik kita ni lah. Kita punya Cik Malik kat sini. Imam Malik. Dia kata apa tuan-tuan? Tidak batal kerana anggota sujud yang wajib hanyalah dahi. Kan dia ada khilaf ulama. Sabar dulu, bertenang dulu. Belum lagi jauh dia nak pilih ni. Dia kata apa? Menurut daripada jumhur ulama tentang, bukan jumhur ulama tentang, sebagian ulama kata apa? Untuk keluar kita ini dari permasalahan khilaf, bagaimana? Ini ada khilaf tuan-tuan. Saya pernah ada tanya benda ni. Pasal apa? Ada orang kaki dia tergantung. Bagaimana pula ustaz? Kita ni tuan-tuan dikata-kata dalam ni mazhab apa? Syafi'i lah. Kita ikut Syafi'i lah. Jadi pasal apa kita tak guna pakar tuan-tuan Syafi'i punya cara? Bahkan kita mengaku dia sebagai imam kita. Adakah kita kenal ustaz, saya pakai Imam Malik. Ya ke betul? Ya ke? Tak. Betul ke ikut Imam Malik? Tahu tak tata cara dia punya mana pula? Tuan-tuan, kebanyakan imam lain pula dia punya. Kita tengok ketentuan 13 rukun, ada lebih, ada kurang. Ada? Kalau kita nak faham panjang benda ni, kita ambil yang mana kita tengok selalu kita buat dah. Itu yang dikatakan. Di antaranya adalah antara yang lain melalui kita punya sujud. Kita nak sujud lutut dulu ke ataupun tangan dahulu? Bagaimana pula orang buat tangan dulu? Tangan. Tuan-tuan. Tuan-tuan, itu pun ada riwayat tuan-tuan. Jadi jangan terkejut orang buat tangan dahulu kemudian baru lutut.
cuma dia punya tu tidak berapa kuat. Dan ulama menggunakan pakai lutut dahulu baru tangan. Tuan-tuan, ini baru sikit-sikit, baru sikit tuan-tuan. Dia punya permasalahan sembahyang. Ada? Dia tuan-tuan. Baik, pandangan terpilih dan yang lebih selamat ialah menjaga kedudukan jari kaki agar ianya dibengkokkan, kerana ianya adalah terbaik, yang mana dia keluar daripada khilaf ulama. Khilaf tu dah hilang. Pasal apa? Dia tak boleh nak kata apa pasal dia membengkokkan kakinya. Habis itu tuan-tuan. Itulah dia jalan keluar daripada permasalahan khilaf. Boleh dah? Itu dia tuan-tuan. Pasal apa? Imam Syafi'i menyatakan dia boleh membatalkan solat kita kerana dia antara adalah anggota wajib. Itu tuan-tuan. Baik, kita tengok perkataan dengan bab solat berjemaah dan imamah, menjadi imam. Baik, disebutkan jemaah kerana ijtima'nya, yakni berkumpulan orang-orang untuk melakukan solat dalam satu waktu dan tempat. Bila berbeza keduanya, waktu ataupun tempatnya atau salah satunya, maka ianya tidak disebutkan jemaah. Jemaah ni bagaimana pula? Jemaah ni tuan-tuan mengikut apa dia. Kalau kita seorang dan dia seorang, tuan-tuan, dia tetap dikira jemaah. Cumanya pahalanya berbeza. Makin banyak jemaah, makin banyak pahala. Itu dia berbeza sikit tuan-tuan dengan seorang, dengan sembahyang seorang-seorang. Baik. Kita tengok pula. Para ulama telah sepakat disyariatkannya solat jemaah, namun mereka berbeza pendapat mengenai hukumnya. Pasal apa berbeza hukum? Itulah dia. Kita tengok berkenaan dengan Imam Syafi'i tuan-tuan. Pasal berkenaan dengan perbezaan hukum, itu adalah fitrah bagi manusia sebenarnya. Tengok macam kita lah. Kita ni kalau kita pergi kepada restoran tuan-tuan, adakah kita akan melihat semua orang order makanan yang sama? Tidak. Tuan-tuan, itu baru isu makanan ni tuan-tuan. Pasal itu paling senang nak nampak. Kita duduk sama-sama, adakah kita minta makanan yang sama? Dah. Dia akan minta nasi putih lain, tapi lauk lain-lain tuan-tuan. Itu baru nasi tuan-tuan. Bagaimana pula pendapat? Pendapat pun begitu jugalah. Yang mana pemahaman daripada setiap orang tentang hadis lain. Itu pasal ulama-ulama muhaddisin dia ada berbeza pendapat, tetapi mereka menggunakan dalil tuan-tuan. Hujjahan orang kerana orang faham tentang bahasa Arab tu je. Baik. Imam yang tiga, yakni Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat bahawa solat jemaah hukumnya sunat, tidak wajib berdasarkan keterangan yang terdapat di dalam As-Sahihain. Dia kata apa? Tafdulu salatul jama'ati salatul fardi bi 25 darajat. Salat jemaah lebih utama 25 darajat daripada salat sendirian. Itu yang dia kata keluar dalil daripada hadis ni. Pasal apa? Keutamaan solat itu. Bila mana adanya solat berjemaah dan solat seorang-seorang, dia ada perbezaan. Maknanya itu ada timbul, ada dua kewajipan, yakni satu yang solat jemaah dan solat seorang-seorang. Jadi solat jemaah itu mengandungi keutamaan daripada, dan Nabi Muhammad SAW pun tidak mengingkari dua laki-laki yang mengatakan kami sudah solat di rumah kami. Tuan-tuan, ni masalah kita ada satu lagi. Ustaz, bagaimana pula? Saya dah solat dah dekat rumah, tiba-tiba saya datang ke masjid, belum habis lagi solat. Macam mana tuan-tuan? Kita macam ni lah tuan-tuan. Kita datang-datang, kita dah solat dah satu tempat, datang-datang ke satu masjid tu tuan-tuan, ingat kita nak dengar ceramah atau apa, kali tiba-tiba tak habis solat lagi tuan-tuan. Bagaimana yang kita nak buat? Tuan-tuan, ini pernah ditegur oleh Rasulullah SAW pada sahabat. Pada ketika sahabat ni tuan-tuan, dia duduk di belakang, habis dia solat, Rasulullah pergi ke belakang, kemudian tanya pada sahabat, kenapa kamu tak ikut sembahyang? Kemudian sahabat tadi kata apa? Kami dah sembahyang dari Rasulullah. Mengapa kamu tidak mengikut kami solat lagi? Ini berkenaan juga dengan solat ulangan. Solat ulangan. Kita tengok sahabat kita dah lambat tuan-tuan,
Tiba kita dah habis solat dah. Dia baru Allah, dia tak tengok-tengok jemaah tak ada tunggu orang nak masuk tak ada. Dia seorang je tuan-tuan. Pada ketika itu Rasulullah kata apa tuan-tuan? Tidakkah kamu ingin mengambil manfaat daripada orang ni? Tanya Rasulullah pada sahabat. Apa dia Rasulullah? Jadi makmum pada dia. Tuan-tuan, orang yang sembahyang ulangan dia hanya layak menjadi makmum. Tuan-tuan, dia tak boleh jadi imam. Melainkan kalau dia sembahyang bak dia, khalas, itu tak ada guna. Dia bersama bak dia, kemudian ada orang duduk sebelah dia nak dia jadi imam. Dia tak tahu tuan-tuan sembahyang sunat. Tuan-tuan, kemudian ditanya pula, "Ustaz, bagaimana pula Ustaz? Saya ni sembahyang bak dia. Kena ke saya diharapkan suara itu saya lantang untuk bacaan?" Tak perlu. Tak perlu tuan-tuan. Dah, kita ikut habis. Dan dia akan sambung lagi tuan-tuan. Setakat yang seterusnya. Macam itulah tuan-tuan. Ada, jangan kita penimpa lu. Alamak Ustaz, saya nak macam mana Ustaz? Pasal apa? Saya sembahyang, saya faham sunat je. Perlu tak saya nak angkat suara? Tak payah. Dah, ketika itu tak payah angkat suara dah. Dah, baik. Itu juga kita tengok tuan-tuan, banyak tuan-tuan nak sentuh banyak sebenarnya pasal bersembahyang ni. Sembahyang kita ni tuan-tuan, tu pasal kita kena ada pengikut daripada yang diterbitkan daripada sunnah. Tu pasal saya ni ada satu tempat solat tuan-tuan, angkat takbir pun wallahu ta'ala alam tuan-tuan. Oh ya Allah tuan-tuan. Angkat takbir, kita tengok kadang-kadang tuan-tuan macam-macam PL ada tuan-tuan. Macam-macam PL ada. Ada yang gini. Saya tak tahu kau cupin telinga dia kat sini, saya tak tahu. Allah Akbar. Ada yang tapi di kemut saya tak tahu. Tak tahu. Padahal kita tengok, bila betul lah tuan-tuan, kita tengok kadang-kadang ada yang angkat begini pun ada juga. Dah. Allahu Akbar. Dah. Sami Allah liman hamidah. Tuan-tuan, tangan di tapak telangan ni disunatkan untuk menghadap kiblat. Begitu juga bila kita angkat intaqaliyah. Dah. Takbir yang tuan-tuan, takbir pun juga ada juga tuan-tuan yang mana disunatkan pada 4 tempat. Pertama takbiratul ihram. Yang kedua bila mana kita ni rukuk. Kita nak rukuk, angkat takbir. Yang ketiga sami Allahu liman hamidah. Itu kita disunatkan untuk angkat takbir. Kita buat ini tuan-tuan. Kemudian bila kita sujud tuan-tuan, kemudian bila mana selepas bacaan tahiyat yang pertama, dah kita bangkit dan kemudian pada ketika disunatkan mengangkat tangan untuk takbir tuan-tuan. Lain tak apa. Pada 4 tempat ni. Dah 4 tempat ni. Begitu juga bila mana kita habis solat, dipanggil kita ini berzikir tuan-tuan. Apa dia? Itu dia tuan, zikir muqayyad yang telah diikat, seolah-olah diikat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tanya pada Rasulullah, pada sahabat. Tanya sahabat yang lain, dia tanya apa? Bagaimana dengan Rasulullah? Apakah bacaan sesudah Rasulullah itu solat? Kemudian sahabat pun menjawab, dia beristighfar 3 kali. Bagaimana? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dah, kemudian dibaca apa? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika. Tuan-tuan, tak ada masalah lah kalau tuan-tuan nak buat semacam mana yang kita buat. Tak ada masalah. Jangan gaduh benda ni dah. Benda tu yang mana kita ada juga buat dah. Kita ada buat. InsyaAllah lah mudah-mudahan. Dah. Cuma saya nak gambarkan bagaimana. Dah. Terbitnya bagaimana zikir-zikir selepas solat. Baik. Jadi salat Jumaat itu mengandung keutamaan dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak mengingkari dua laki-laki yang mengatakan kami sudah salat di rumah kami. Imam Ahmad berpendapat salat Jumaat hukumnya wajib untuk salat yang 5 waktu bagi laki-laki yang mukallaf. Tengok tuan-tuan, Imam Ahmad. Imam Ahmad kata apa tuan-tuan? Itulah dia jawapannya. Pasal apa? Ada satu hadis berkenaannya. Kita tengok. Pendapat ini pun dilontarkan oleh ulama yang lain daripada kalangan sahabat, daripada tabi'in. Dalil mereka keterangan yang terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang bersumber daripada Abu Hurairah
bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi bi yadihi laqad hamamtu an amra bi khatab akhi." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku pernah bertekad memerintahkan agar dikumpulkan kayu bakar, tuan-tuan. Ni tuan-tuan, Rasulullah buat macam ni tuan-tuan. Seolah-olah nak bakar tuan-tuan, tapi tak bakar pun. Dah, dia tak bakar pun. Jadi ada di antara ulama-ulama hadis, dia kata apa? Itulah kewajipan solat berjemaah. Pasal apa? Nak cakap takut tuan-tuan, takut ada dalil yang mengatakan Rasulullah itu solat di rumah. Tetapi ada satu hadis yang menyatakan tidaklah afdal solat itu dilakukan di rumah selain daripada solat sunat. Solat sunat tuan-tuan yang dilakukan di rumah. Tentu sekali tuan-tuan, Rasulullah suruh menghidupkan solat berjemaah. Macam kita ke sini lah. Sebenarnya kalau yang nak ikut penduduk kat sini ada berapa orang? Dekat 1,000 lah. 1,000 lah. Dalam ni ada berapa? Dah, tak sampai 100 lah. Ke 50 orang je tuan-tuan. 50 agak-agak berpersen, perpuluhan 5% yang ada. Kan nak apa yang tu tuan-tuan? No. Pasal apa kita tidak ada daya untuk solat berjemaah, tentang kesian kepada mereka ni tuan-tuan. Baik, kemudian diriwayatkan bahawa ada seorang laki-laki buta yang meminta izin kepada beliau untuk solat di rumahnya kerana tempat ni jauh. Namun beliau mengatakan, "Aku tidak menemukan rukhsah bagimu." Tuan-tuan, orang yang buta ni, orang buta ni jumpa kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, aku ni tak ada orang yang boleh pimpin aku nak pergi ke masjid," kata dia. Kemudian Rasulullah kata, "Dah, ini dalam satu hari yang lain tuan-tuan kita akan jumpa. Bagaimana?" Rasulullah kata apa? "Tak apalah, itulah rukhsah bagimu." Itu lain pula tuan-tuan bunyi dia. Kemudian bila mana lelaki tadi nak pulang dah, kemudian Rasulullah panggil dia balik. "Dengar tak azan tadi?" "Dengar," kata dia. Maka sembahyanglah tuan-tuan. Dia suruh sembahyang kat mana? Pada ketika itu sahabat menyatakan suruh sembahyang di masjid tuan-tuan. Orang buta tuan-tuan yang boleh dengar kena datang masjid tuan-tuan. Itu yang dikatakan kebanyakan imam lain dia menyatakan solat berjemaah itu fardu ain pada orang laki-laki. Fardu ain tuan-tuan dah. Kita je sunat. Dah. Baik, pasal apa? Kita memang suka sunat. Benda-benda sunat ni kita suka sangat. Dah. Kita ni memang suka sunat tuan-tuan, sungguh. Orang masuk Islam pun ditanya sunat ke belum. Dah. Berat enam tuan-tuan. Kemudian Syekhul Islam menegaskan dengan mengatakan, sesungguhnya berjemaah itu merupakan syarat sahnya salat, maka salat menjadi tidak sah tanpa berjemaah. Sementara Al-Muwaffaq Ibn Qudamah mengatakan, kami tidak mengetahui ada seorang yang mengharuskan mengulangi salat pada orang yang sudah melaksanakannya secara sendirian. Ini lain daripada pendapat dia. Pasal apa? Di situlah keutamaan orang yang salat berjemaah. Dah, belum masuk lagi bab salat jemaah ni tuan-tuan. Kita tengok dalam satu hadis Muslim daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Man sarrahu an yalqa Allah ghadan musliman falyusalli hadhihi as-salawatil khamsi haitsu yunada bihin fallaha syara'a sunanal huda wa innahunna min sunanil huda wa innakum law sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baiti la taraktum sunnata nabiyyikum walau taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum wa laqad ra'aytuna wa ma yatakhallafu 'anha illa munafiqun ma'lumun nafiq wa laqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada baina ar-rajulaini hatta yuqama fi as-saff." Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah kelak sebagai seorang muslim, maka hendaklah ia memelihara solat yang 5 ini dengan melakukannya di mana saja disuruhkannya tuan-tuan. Ni tuan-tuan, bila mana ni nak jadi seorang muslim di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan,
Bila mana dengar je solat, dengar je azan, mana berkemenang di situ dia solat. Tuan-tuan. Dia seumpama ginilah. Kita ni bawa kereta, tuan-tuan. Bawa kereta, tengok-tengok minyak dah nak habis dah. Adakah kita akan alah, stesen minyak tak ni akan ambil depan, kita ambil depan, kat rumah lah, ada gitu. Tak, kita akan isi minyak pada tempat yang kita berhenti. Tak. Begitu juga dengan solat lah, tuan-tuan. Kena buat gitulah. Tak, bila dengar je dekat mana-mana, solat dah kat tempat tu. Tak, baik. Kemudian kerana sesungguhnya Allah telah menetapkan, yakni mensyariatkan jalan-jalan menuju hidayah, petunjuk-petunjuk agama. Bila mana kita ni, tuan-tuan, untuk mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana bila mana kita dengar je azan, kita solat, tuan-tuan, di situ kita mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, besar tuan-tuan, sebenarnya kalau itu dia dikatakan kita ni tidak hipokrit, tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni, tuan-tuan, saya kadang-kadang marah bila mana orang yang dulu dia pergi ke tanah haram, dia jaga solat dia sungguh-sungguh. Tuan-tuan, Tuhan yang dekat sana tu dengan sini sama, tuan-tuan. Dia bukan lain-lain Tuhan. Ada? Pasal apa dekat sana dia boleh awal, kat sini dia boleh lewat. Itu namanya hipokrit, tuan-tuan. Duduk sana boleh datang awal, tuan-tuan. Kadang-kadang solat subuh tu masuk, ada yang masuk pukul 3, ada yang pukul 5, tuan-tuan. Dia tengok waktu lah, kalau musim panas dengan musim sejuk. Kalau kita tengok dia masuk waktu kadang-kadang pukul 3.30, pukul 4, tuan-tuan. Pukul 2 datang dah. Kat sini dia tak boleh buat. Pasal apa? Tuan-tuan. Itu masalah dia dah. Baik. Kemudian, dan sesungguhnya melakukan solat yang 5 dengan berjemaah itu termasuk jalan-jalan menuju hidayah. Dah. Kita ni kalau betul-betul lah, tuan-tuan, bila mana kita jaga solat waktu ini berjemaah, maka pada ketika itu kita mendapatkan jalan-jalan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekiranya kalian solat di rumah-rumah kalian, sebagaimana orang yang lalai melakukannya di rumah Allah, tuan-tuan. Ni dia, tuan-tuan, takutlah. Tuan-tuan, tak nak terima je, tuan-tuan. Orang yang solat di rumah, tuan-tuan, dia dalam keadaan lalai. Sungguh, tuan-tuan, orang yang solat di rumah, dia dalam keadaan yang lalai. Pasal apa? Pasal apa lalai? Di situlah saya tunjuk 4 ke 3, 4 ke 3, 4 ke 3. Tapi lepas tu macam-macam. Dia boleh ingat semua. Boleh ingat semua, tuan-tuan. Allah Akbar. Barang hilang pun boleh ingat. Siap boleh tahu pula, Allah sini dah tempat aku letak. Habis dah, tuan-tuan. Itu masalah dia. Orang yang sembahyang di rumah. Kemudian berarti kalian telah meninggalkan sunnah ajaran Nabi kalian. Kita telah meninggalkan salah satu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni tuan-tuan nak kena hidupkan sunnah berjemaah, solat berjemaah. Kan tulis besar, tuan-tuan. Sepanduk tu. Ataupun ambil flyer, tahu orang rumah yang susah sangat nak pergi ni. Ataupun pada mereka ni, tuan-tuan, nanti kamu meninggal, tanam seorang-seorang. Tentang gitu orang gini. Susah sangat nak sembahyang berjemaah. Baik. Ni Nabi kalian, dan jika kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, niscaya kalian sesat. Sesungguhnya kami telah menyaksikan bahawa tidak seorang pun yang meninggalkan solat berjemaah pada masa kami, kecuali orang yang munafik yang sudah jelas kemunafikannya. Tuan-tuan, itu pasal lah kita nak tengok untuk hindar kepada solat ni, untuk hindarkan ni munafik di dalam diri. Antara lain adalah dengan solat berjemaah dijaga, tuan-tuan. Antaranya kalau kita tak dapat pun solat subuh dan asar. Ada yang menyatakan 40 hari 40 hari solat berjemaah tanpa tinggal. Tuan-tuan, bukan kita masuk itu tak. Kita ikut imam takbiratul ihram tu, tuan-tuan, yang pertama. Kita akan masuk bab tu, tuan-tuan. Itu pun banyak juga orang yang silap. Baik. Dan sesungguhnya ada orang yang diapit oleh 2 orang menuju masjid hingga ditempatkan di saf. Itu yang mana orang yang lemah dan diangkat orang tu, tuan-tuan, supaya dikerjakan solat berjemaah. Orang yang susah nak, tuan-tuan. Saya ada satu video. Dia amat payah, tuan-tuan, kaki sakit. Dia macam lumpuh pun.
ataupun orang yang kurang upaya. Ya Allah tuan-tuan, bersungguh dia nak datang solat berjemaah tuan-tuan. Saya tengok dia malu rasanya. Dan kemudian dia tak suka orang tolong dia tolak. Dia nak sendiri. Dia kuatkan diri dia dan kemudian dia bacaan tak betul. Mulut dia tak betul tuan-tuan, mulut dia tak betul. Tapi dia kuatkan semangat dia, naik ke tingkat atas untuk bersama-sama orang yang mengaji. Dah semayang, susah dah pergi ke atas. Kemudian tanya oleh syekh seorang ni, dia tanya, pasal apa kamu nak macam ni? Saya lebih suka begini daripada saya ini sempurna. Tuan-tuan. Pasal apa? Saya boleh jawab seandainya Allah Ta'ala tanya kepada saya, tuan-tuan. Dan kemudian bila dia kata apa, pasal apa? Kemudian dia kata, kemungkinan kalau besar saya ini sempurna, saya belum tentu ada di sini. Tuan-tuan. Allah, tuan-tuan. Ini masalah dia, tuan-tuan. Kadang-kadang malu dah rasa dia. Tuan-tuan. Jangan kita rasa cepat suka hati. Bila mana kita ada berada di dalam situasi sembahyang berjemaah ni, belum lagi, tuan-tuan. Bila mana kita tak fikirkan pula anak-anak kita. Ada orang, tuan-tuan, dia tinggalkan anak gitu je. Balik rumah, tak solat lagi. Tak apalah, biarlah, ni penat. Ini nak mampu, tuan-tuan. Ini mak bapak nak menghancurkan anak-anak ni. Bukan kat sini dah. Bukan tempat. Ni tempat lain dah. Kat sini semua baik-baik laku dah, tuan-tuan. Baik, kita tengok pula hikmat solat berjemaah di masjid. Allah Azza wa Jalla telah mensyariatkan bagi umat Muhammad perkumpulan-perkumpulan yang diberkati pada waktu-waktu tertentu, di antaranya yang dilakukan setiap siang dan malam, iaitu solat-solat fardu, yang mana para warga kampung berkumpul di satu masjid, saling berkenalan dan saling bantu-membantu. Ini, tuan-tuan. Itu pasal solat berjemaah ini, selagi mana tidak dilakukan, buatlah macam mana pun, buat. Apa dia? Macam seumpamanya adalah sukan reka. Lagi apa? Tarian poco-poco. Sini ada? Tak ada. Rugi lah, tak ada. Tuan-tuan, lagi apa? Buatlah macam mana pun. Tetapi selagi mana dia tidak melakukan solat berjemaah, maka talian ikatan iman tak ada. Semua yang tadi itu ikatan nafsu, tuan-tuan. Karaoke bersama-sama, itu semua nafsu. Tapi bila dipanjatkan kepada iman, tak ada. Ni, tuan-tuan, buatlah macam mana pun. Allah Ta'ala tidak akan ikat hati-hati orang ni dengan kasih sayang melalui imam. Ada. Kemudian bila mana kita melihat orang yang solat berjemaah, dia akan dapat memperbetulkan solat dia. Ini terang-terang lah, tuan-tuan. Orang yang solat berjemaah, ada orang yang akan menegur dia. Ada. Ini silap syekh. Dalam kita tengok daripada hadis, daripada dalil yang dikeluarkan, tak ada macam ni. Kita boleh cerita. Tetapi kalau orang yang solat sendiri, boleh. Tak ada orang tegur. Syok sendiri. Kata dia rasa betul dah dia buat. Dia dah. Baik. Yang dilakukan di setiap kampung, iaitu solat Jumaat, yang mana warga negeri atau warga kampung yang besar berkumpul di masjid besar dengan tujuan yang mulia, yang dilakukan setiap tahun, seperti solat 2 hari raya, solat Aidul Fitri dan Aidul Adha, yang mana warga suatu negeri berkumpul di suatu lapangan, atau berkumpulnya para duta kaum muslim dari pelbagai penjuru dunia di Arafah dan semua tempat pelaksanaan haji, untuk menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka yang berupa kerjasama, persatuan, musyawarah, tukar fikiran dan pendapat, yang semuanya itu mendatangkan kebaikan dan keberkatan bagi kaum muslim. Berkah, tuan-tuan, kalau orang kita dijaga. Seumpamanya, tuan-tuan, ada satu pendapat yang menyatakan bila mana kita ni solat, tuan-tuan, ada orang yang kadang-kadang dia tak tahu, tuan-tuan, dia ni kekurangan di dalam solat dia. Dia tak dapat nak buat ni. Adalah macam-macam, tuan-tuan. Kita ni solat jemaah macam-macam, tuan-tuan. Ada orang macam ni. Tetapi Allah Ta'ala mengumpulkan orang yang solat itu, yang mana dia baik, dia akan bagi kepada orang yang kurang ni. Jadi nampak rata je semua, tuan-tuan. Allah, tuan-tuan. Melainkan pada orang yang mendapatkan saf-saf yang depan. Itu lain pula dia punya ganjaran. Saya semalam, tuan-tuan, ada satu tempat yang mana kita lah masa sembahyang Jumaat, tuan-tuan. Sebelum tu ada tazkirah, tuan-tuan. Ya Allah, berat, tuan-tuan. Saya kata dah, rugilah pada orang yang duduk belakang. Dia tak nak ambil saf depan. Sepatutnya orang yang datang awal ni, dia duduk di hadapan, bukan di belakang.
Dia buat duduk je tuan-tuan. Lagi dia gelap-gelap betul dia senyum. Hei, dia ni tuan-tuan, kalau aku datang kat dia kosong pak mampus ni. Dia tak ada perasaan. Saya ulang lagi. Dia buat duduk je kat atas. Memang ini tuan-tuan, ada besar batu kepala atas. Macam itulah cerita piramid lah. Allah, payungnya nak kata orang gini. Baik. Kemudian kita tengok dalam satu hadis Rasulullah SAW. Kita masuk hadis, tuan-tuan. Saya akan menggunakan kitab Bulughul Maram dan kemudian syarah-syarah yang lain, tuan-tuan, berkenaan dengan salat berjemaah ni. Tuan-tuan, bagaimana kita buat itu semua nanti insya-Allah. Baik, wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi ب27 درجة متفق عليه ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه ب25 جزءا. Dia ada dua. Satu dia kata darajah, yang kedua kata apa? Juz'an. Dah baik. Wa kadzalil Bukhari an Abi Sa'id wa qala darajah. Baik. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat berjemaah lebih utama 27 darjat daripada solat sendirian. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kemudian masih dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang bersumber dari Abu Hurairah disebutkan 25 bahagian juz'an. Sementara dalam riwayat Bukhari yang bersumber daripada Abu Sa'id dengan reaksi darajat. Jadi ulama membicarakan benda ni dia tetap sama berlaku. Tetap sama ada juz'an ataupun darajat, dua-dua sama. Baik, hal-hal yang penting daripada hadis. Hadis ini mengandung penjelasan tentang keutamaan solat berjemaah, bahawa solat jemaah itu lebih utama 27 darajat daripada solat sendirian. Maksudnya bahawa yang diperoleh daripada solat jemaah itu sama dengan 27 kali pahala yang diperoleh dari solat sendirian. Tentang ni dia dikatakan solat ulangan tadi. Itu pasal tuan-tuan, di antaranya ulama membahaskan solat itu bila mana kita buat solat ulangan, kita seolah-olah sedekah kepada sahabat tadi. Itulah sedekah yang sempurna, kata sahabat. Sedekah yang sempurna bila mana kita jadikan dia kita jadikan diri kita sebagai makmum untuk dia. Tapi berapa kerat orang yang buat? Haram kan? Tak ada buat tuan-tuan benda ni. Yang wajib tu nasib baik buat je. Tak ada, bukan kat sini tuan-tuan, insya-Allah. Baik, tidak ada yang berasa puas hanya dengan satu darajat saja dengan mengesempitkan derajat yang banyak, kecuali dua orang. Orang yang tidak mempercayai anugerah yang agung itu, atau orang yang dungu sehingga tidak mau mengikuti jalan yang benar dan meraih perniagaan yang menguntungkan. Itulah dia perniagaan yang menguntungkan, bila mana kita ini mengikut sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita tengok bahawa berjemaah bukanlah syarat sahnya salat, kerana salat sendirian tetap sah, namun ia berdosa bila tidak ada uzur dalam meninggalkan jemaah. Ini pendapat yang keras sikit, di mana dia tidak datang salat berjemaah tanpa ada keuzuran. Sama ada hujan lebat, sama ada dia tu sakit, tuan-tuan, ataupun dia itu tidak berkeupayaan nak datang. Pada ketika itu dia itu boleh sembahyang di rumah. Bila mana tak kala macam mana? Bila tak kala mendengar azan. Itulah dia tuan-tuan. Kita tengok para salafus saleh bagaimana mereka ini menjaga solat berjemaah. Sampai satu ketika Abdullah bin Umar, tuan-tuan, dia turun, dia tengok ladang dia, tuan-tuan, dan kemudian dah rumah dia, balik tengok-tengok, Allah Akbar, tuan-tuan, tengok solat jemaah dah habis dah. Dia kata apa pada diri dia? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia rasa musibah benar lah kena dijatuh kat atas dia. Kemudian dia kata, aku ambillah ladang rumah aku ni, bagilah pada orang, bagilah pada fakir dan miskin. Pasal aku ni lah, benda ni yang membuatkan aku ni terlepas solat berjemaah. Satu sahabat lagi macam mana pula? Sahabat yang seorang lagi, bila mana nak sembahyang jemaah ni tuan-tuan, didatangi oleh tetamu. Tetamu ni tuan-tuan, ini tengoklah waktu bagaimana nak datang rumah.
Dia tengok-tengok, bila balik dia tetamu tadi, dia pun bekerja kepada untuk solat isyak berjemaah. Tak sempat tuan-tuan. Tengok-tengok habis dah. Dia rasa sedih sangat tuan-tuan. Sedih sangat dia. Kemudian dia pun solat seorang-seorang sebanyak 27 kali isyak. Isyak terlibat 27 kali. Macam? Boleh? Kalau dalam balik dekat masjid kita jangan ambil Dia masbuk lah. Masbuk tak ada masalah pun. Ni masalahnya tak sempat kerja apa pun. Tak sempat kerja apa pun. Kemudian dia pun sampai dia boleh termimpi kepada sahabat tadi. Macam tu. Sahabat yang biasa dia solat berjemaah tu. Sampai ketika tu dia kata apa? Dia bermimpi bila mana sahabat tadi dia nak kejar kepada kumpulan yang depan ni. Nak kejar tak dapat. Sahabat yang belakang tadi dia toleh kepada dia. Kamu tak dapat nak menghampiri kami kerana walaupun kami buat 27 kali, kamu buat 27 kali, kami ini solat berjemaah. Kamu tak dapat menghampiri kami. Macam tu tuan-tuan. Dia bermimpi macam tu sekali. Tuan-tuan, Allah kita tahulah tuan-tuan. Itulah dia. Ada? Itu masalah kita lah tuan-tuan. Dah solat berjemaah. Tidak ada rasa tuan-tuan. Itu pasal saya tuan-tuan. Kalau boleh saya nak duduk dekat Madinah ke apa, biarlah kita rasa. Pasal apa tuan-tuan? Solat berjemaah ni bila ramai dia seronok tuan. Betul seronok. Saya kat Dubai tuan-tuan, setiap waktu tuan-tuan penuh. Sampai solat maghrib kami lakukan tuan-tuan. Ada satu masjid tu kami terpaksa lakukan secara bergilir. Pasal apa? Penuh jemaah. Penuh. Allah, semangat betul kita nak sembahyang. Seronok betul. Tuan-tuan, bila mana ni kita ada pergi pasar ni, pergi pasar tuan-tuan. Situ ada sup dah tuan-tuan di pasar. Kemudian bila mana habis ni tengah azan ni, hilang semua laki-laki. Hilang laki-laki, tak ada lelaki. Semua pergi ke masjid. Kita tak ada tuan-tuan. Tak ada. Pergi pasar malam, tak percaya tengok pasar malam. Tengah azan tuan-tuan, relax lagi. Ni apa ni? Boleh tanya lagi tuan-tuan. Ni nampak dia malaikat dia sempat mampu macam ni. Kena jaga sikit. Dah? Tak ada langsung lah, ya Allah. Tu pasal tuan-tuan. Ni sini ada tak kelang dekat mana? Yang dia tutup 15 minit waktu maghrib. Patut kena buat gitu. Saya tengok tempat kita banyak tak buat begitu. Tapi dah pasal saya dah beritahu dah dekat di Semendang ni. Tak mau dia. Saya dah tanya tengok YB dah buat dulu. Baik. Kita tengok lagi. Dalil sah yang boleh dia solat sendirian, bahawa solat sendirian juga ada pahala dan keutamaannya. Adapun sabda beliau, afdal lebih utama, menunjukkan kelebihan. Ungkapan ini menunjukkan bahawa ada dua hal yang bersekutu dalam satu sifat, sementara salah satunya lebih unggul dari yang lainnya. Jadi orang yang solat sendirian dan orang yang solat berjemaah sama-sama mendapat pahala dan darjat. Hanya saja orang yang solat berjemaah lebih unggul dalam mendapatkan pahala dan darjat. Jadi tuan-tuan, yang mana bila mana pahala ni tuan-tuan, kita ada satu bahagian, kita ada satu hadiah. Ada orang datang berjemaah dan ada orang datang seorang. Tuan-tuan, ni dia tuan-tuan, nak tunjuk pada tuan-tuan senang. Ni ada hadiah ni tuan-tuan. Keutamaan dia tuan-tuan pasti akan bagi kepada orang yang berkumpulan, dapat diagih-agihkan kepada yang lain-lain. Tapi yang datang seorang ni kita bagi yang ni dulu, baru kalau ada lebih baru bagi yang seorang. Macam tu tuan-tuan. Itulah kita tengok dalam bab-bab berjemaah dan seorang-seorang. Ada macam tu sekali tuan-tuan. Keutamaan orang-orang yang sembahyang salat berjemaah. Bagaimana pula dengan kaum ibu? Kaum ibu tidaklah seberat disuruh sembahyang salat berjemaah daripada orang laki-laki. Ada? Itu dia. Baik. Al-Muwaffaq Ibnu Qadamah mengatakan, kami tidak mengetahui ada seseorang yang mengharuskan mengulangi solat bagi orang yang sudah melaksanakannya sendirian. Ni yang mana dia solat ulangan ni tuan-tuan. Dia mesti orang itu berjemaah, ada berjemaah. Dia berjemaah. Dah berjemaah. Kemudian tengok ada sahabat tadi dia masuk akhir, kemudian dia ikut solat. Dah ikut solat. Kemudian pada ketika itu dibolehkan. Ini bagaimana pula orang yang dia dah solat seorang-seorang, kemudian dia nak ulangi solat. Masa dia tengok ada orang tengah solat, tuan-tuan,
tadi yang pendapat lain pula menyatakan dibolehkan. Tak dibolehkan. Kalau kita solat tadi, kemudian kita solat, ulangi solat. Itu yang dikatakan solat itu yang tadi hukum tadi sunat je. Tak. Tetapi dia tetap mendapat kelebihan orang yang berjemaah. Boleh faham dah? Boleh. InsyaAllah. Kalau Ustaz, kalau kita berdoa kata surah atau masjid, balik rumah tengok isteri kita dah tengah solat. Adakah kita nak macam mana kita ulang solat tu ataupun mesti? Tak apa. Solat orang perempuan ni tak ada masalah. Orang perempuan dia tak ada masalah. Dia itu mengizinkan suami dia pergi ke masjid untuk solat berjemaah pun dia dapat pahala sebagaimana suami dia dapat. Yang berkenaan dengan solat, dia dah solat di rumah, memang afdal dia solat di rumah. Kan dia tengah solat, tak apa, tak ada masalah. kita nak masuk, tak layan masuk. Apa kita nak masuk? Imam, Pasal dia tak boleh imam. Kalau dia tak solat lagi, boleh dah ulang jadi imam. Boleh, tu tak masalah. Tentu tak masalah. Tapi perempuan afdalnya solat di rumah. Dia tetap, dia ni bangunlah sembahyang, pergi masjid, pergi surau. Kata dia tu dah. Dia kata, dan suami dia bangkit dan pergi ke sana. Dia tetap mendapat pahala suami yang mengerjakan solat berjemaah. Macam tu pula. Sudah? Baik, boleh dah? Tapi kalau kita macam dia, kalau kita solat rumah, kita dah masuk masjid. So, hari kita kat belakang seorang je. So, dekat mana duduk kita nanti kita akan bincangkan. Orang pandai ke belakang. Dia yang begini yang ada tepuk, tuan-tuan, tak? Tepuk. Yang ni bawa ada tepuk tampung. Yang biasa kita buat ni, tuan-tuan, ya sebenarnya kalau ikut dia bukan di tengah tetapi di belah kanan, tuan-tuan. Belah kanan hujung. Tak, bukan di belakang. Tak? Pasal apa? Itulah yang sunat ni. Tak? Kita tengok di dalam perbincangan daripada Dr. Zulkifli Al-Bakri. Dia kata apa? Yang afdalnya adalah belah kanan dan paling hujung itu ditepuk bersama-sama dengan kita, tuan-tuan. Tak? Yang tu sekali. Nanti kita akan sampai. Tak? Dia tak faham. Dia mesti duduk kat tengah lagi. Dia mesti dia. Nanti tak faham. Dia ada nanti kita sampai juga. Yang mana apa hukumnya orang yang solat seorang-seorang di belakang. Tak? Nanti sampai tentang insya-Allah. Tak? Baik. Kita tengok berkenaan dengan lagi satu hadis. Rasulullah tentang benda ni memang banyak tanyalah benda ni dah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walladhi nafsin bi yadihi laqad hamamtu an amara bi khatab fayuhtatab thumma amara bis salah fayu'adhdhan laha thumma amara rajulan faya'umman nas thumma akhalifa ila rijalin la yashhaduna as-salah فأخرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء متفق عليه ولفظ البخاري. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguhnya aku pernah bertekad memerintahkan agar dikumpulkan kayu bakar, lalu terkumpul, kemudian aku perintahkan solat, lalu diserukan solat, kemudian aku perintahkan seseorang yang untuk mengimami orang-orang, lalu aku mendatangi kaum laki-laki yang tidak menghadiri solat, kemudian aku bakar rumah mereka. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya seseorang daripada mereka mengetahui bahawa ia akan mendapatkan tulang yang berdaging tebal, yakni gemuk, atau 2 tulang rusuk yang baik, maka ia pasti menghadirkan solat insya'. Hadis muttafaqun alaih. Ini yang dikatakan di antara dalil yang menyatakan kewajipan solat berjemaah. Tak? Kita tengok Imam Ahmad kata apa tadi? Inilah dia dalil yang menyatakan kewajipan solat berjemaah. Sampaikan Rasulullah kata, Rasulullah tak buat, tuan-tuan. Seandainya, kalau boleh lah tuan-tuan, Rasulullah nak buat macam tu lah. Pasal apa? Dikumpulkan, suruh kumpulkan kayu api, kemudian mana-mana orang yang tak solat berjemaah, dia ambil kayu api dan bakar rumah dia. Tuan-tuan, sampai macam tu tahu sekali Rasulullah nak orang itu solat berjemaah. Tuan-tuan, itu yang Imam Ahmad menyatakan ia fardu ain.
Kita sunat je tuan-tuan. Nasib baik sunat tuan-tuan. Tidak, saya tak tahu berapa banyak rumah kena bakar. Dah. Saya rasa tak ada rumah dah kat depan ni dah. Tak. Orang depan ni ada lagi. Allah tak ada. Nah, mungkin saya buat tuan-tuan ni nak raya. Raya minggu depan dah. Baik. Hal-hal yang penting daripada hadis. Salat berjemaah di masjid hukumnya fardu ain bagi laki-laki yang baligh. Demikian menurut pendapat yang benar daripada ulama. Fardu ain tuan-tuan. Yang kedua, orang-orang yang meninggalkan salat berjemaah tanpa uzur berhak mendapatkan siksa yang mengerikan. Oh tuan-tuan, berat tuan-tuan sebenarnya kita nak cerita pasal ni. Tu pasal saya tuan tengok benda ni jadi takut. Pasal